Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam kelas untuk minggu yang ke-10. Okey, pada pagi ini cikgu nak memfokuskan pada satu topik yang mana ia berada dalam unit 1 untuk pendidikan jasmani, iaitu topik gimnastik asas. Okey. Antara objektif-objektif yang cikgu nak fokuskan untuk pagi ini adalah melakukan rangkaian kemahiran gerak edar, imbangan putaran dan hambur secara berkumpulan, menyenaraikan kemahiran gerak-gerak edar, imbangan putaran dan hambur yang dilakukan dalam rutin gimnastrada, menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti dengan selamat, melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan, berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai matlamat, serta yang terakhir iaitu memberikan galakan kepada orang lain untuk mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal. Okey. Untuk objektif ini, dia lebih memfokuskan kepada kita melakukan aktiviti di dalam kelas. Tetapi, untuk pagi ini, cikgu sekadar nak memperkenalkan kamu semua tentang apa itu yang dimaksudkan dengan gimnastik asas dan antara corak-corak lakuan yang boleh diguna pakai dalam sukan gimnastik asas ini. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, pengenalan. Gimnastrada ialah persembahan berkumpulan mengikut muzik dan melibatkan kemahiran gimnastik, tarian dan pergerakan untuk tujuan hiburan. Okey. Kita akan memfokuskan kepada sukan gimnastrada. Okey, di sini kita ada dia punya pengenalan apa itu yang dimaksudkan dengan gimnastrada. Okey, yang mana cikgu dah highlightkan kepada kamu. Yang bertanda yang di-highlightkan merah ini adalah key point dia, iaitu gimnastrada ialah persembahan berkumpulan. Ia melibatkan persembahan yang dalam kumpulan yang ramai, yang mana ia dilakukan atau dilaksanakan mengikut muzik dan melibatkan kemahiran gimnastik. Okey, nanti cikgu akan nyatakan setiap satu kemahiran ataupun lakuan gimnastik itu. Okey, tarian dan pergerakan untuk tujuan hiburan. Okey. Yang seterusnya, memberikan peluang kepada pelajar daripada pelbagai umur, tahap kemahiran, kebolehan dan disiplin untuk menonjolkan bakat, kreativiti dan imajinasi. Kemudian yang ketiga, alatan dan prop juga digunakan untuk menyerikan persembahan. Okey. Sebentar saja lagi cikgu akan menunjukkan alatan-alatan yang boleh diguna pakai dalam menyerikan lagi persembahan gimnastrada kamu. Okey, yang seterusnya, setiap individu memainkan peranan yang penting dalam menjayakan persembahan berkumpulan. Okey. Dia tidak bergantung kepada individu. Disebabkan oleh gimnastrada ini dia merupakan persembahan yang berkumpulan. So jadi setiap individu perlu memainkan peranan yang penting untuk kita nak menjayakan persembahan ini sebab dia dilangsungkan secara berkumpulan. Okey. Okey, yang terakhir, aspek komunikasi dan kerjasama adalah sangat penting bagi membentuk satu kumpulan yang mempunyai keserasian dan kesefahaman dalam persembahan rutin gimnastrada. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada alatan-alatan yang boleh diguna pakai dalam sukan gimnastik ataupun persembahan gimnastrada ini. Okey. Untuk alatan yang pertama kita ada jambatan gimnastik. Okey, yang mana jambatan gimnastik ini boleh diguna pakai bagi membantu untuk kita nak melakukan lompatan yang bersesuaian lah. So jadi untuk alatan yang pertama ni dia membantu untuk kita nak melakukan lompatan. Okey, yang kedua kita ada bola. Okey, bola gimnastik. Okey, bola gimnastik ini bersesuaian untuk kita nak mengguna pakai apabila kita nak melakukan persembahan. Okey, yang ketiga kita ada gelung. Gelung ni juga merupakan alatan yang boleh diguna pakai untuk nak menyerikan lagi kita punya persembahan. Okey, untuk yang keempat kita ada ribbon. Okey.
Dan yang kelima, pom-pom. Kita ada pom-pom yang mana ia juga digunakan dalam persembahan. Okey, yang keenam dan yang terakhir kita ada tikar gimnastik. Yang mana tikar ini diguna pakai untuk kita nak mengurangkan risiko kecederaan yang bakal dialami oleh individu yang melakukan gimnastrada ini. Okey, ini adalah 6 alatan ataupun prop yang boleh dipakai dalam sukan gimnastik atau persembahan gimnastrada. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kategori gerakan yang boleh kita guna pakai dalam menjayakan satu persembahan gimnastrada ini. Okey, untuk pergerakan yang pertama kita ada gerak edar. Okey. Okay, gerak edar ni dia melibatkan satu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pergerakan lokomotor. Okey, pergerakan lokomotor ni dia melibatkan melibatkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, menggunakan pakai otot-otot besar atau otot-otot kasar. Okey, so jadi di sini ada 3 kategori gerakan yang kita boleh guna pakai, iaitu merangkak. Dan yang kedua kita ada langkah silang. Dan yang ketiga, untuk yang pertama merangkak. Okey, siapa yang tak tahu merangkak kan? So merangkak ni merupakan gerakan dengan kita merendahkan kita punya bahagian badan dengan bahagian tangan dan bahagian kaki menyentuh lantai. Okey, itu merupakan corak gerakan merangkak. Okey, yang seterusnya kita ada langkah silang. Okey, langkah silang ni dilakukan dengan kita menggerakkan badan dengan kita menyilangkan kaki. Okey, di sini kita ada gambar. So kamu boleh lihat pada gambar ini. Okey. Kita tengok pada pergerakan yang pertama kita akan menyilangkan kaki dan berada pada kedudukan biasa dan kemudian menyilang kembali kaki. Okey, pada awal kita akan menyilang pada bahagian kaki kanan berada di belakang dan kita menegakkan kaki menggerakkan kaki pada kedudukan asal. Kemudian yang ketiga kita akan menggerakkan kaki bahagian bahagian kiri pula di belakang. Okey, itu adalah antara langkah-langkah silang yang boleh digunakan pakai dalam gerakan gimnastrada. Okey. Kemudian yang ketiga kita ada pergerakan berskip. Okey, pergerakan berskip ni lebih kepada pergerakan yang melibatkan kita berlari. Contohnya adalah seperti ini dalam gambar ini. Pada kedudukan berlari yang mana kita akan berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, itu merupakan 3 kategori gerak edar yang boleh dipakai dalam gimnastrada. Okey, seterusnya kategori gerakan dalam gimnastrada yang kedua iaitu kita ada imbangan. Okey, imbangan ni merupakan kebolehan untuk kita nak mengelakkan untuk kita nak mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti seseorang atau tapak sokongan diubah. Okey, untuk yang pertama kita ada imbangan skala. Imbangan skala, okey, kita dapat lihat bahawa satu kaki kita akan berada di lantai dan kaki satu lagi akan berada pada kedudukan selari dengan tangan. Okey, kita akan berada pada kedudukan T dengan kita punya sudut badan kita adalah 90 darjah. Okey, itu merupakan gerakan imbangan yang pertama iaitu imbangan skala. Okey, untuk yang kedua kita ada imbangan bentuk piramid. Okey, imbangan bentuk piramid ni dilakukan secara berkumpulan yang melibatkan 3 orang ataupun lebih. Yang mana untuk imbangan ini dia merupakan satu gerakan ataupun yang merupakan satu posisi yang mencabar yang kamu perlu lebih berhati-hati ketika melakukan imbangan cara ini. Okey, boleh? Itu merupakan dua ciri-ciri ataupun 2 kategori gerakan yang kita boleh aplikasikan dalam gerakan gimnastrada untuk imbangan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori gerakan yang ketiga iaitu yang melibatkan putaran. Okey, untuk
gerakan putaran ini ia merupakan pergerakan pusingan pada satu paksi badan seperti paksi menegak ataupun paksi mendatar. Okey. Kita ada 3 contoh putaran yang kita boleh guna pakai untuk mewujudkan satu persembahan gimnas strada, iaitu yang pertama kita ada putaran roda, yang kedua kita ada gulingan hadapan, dan yang ketiga kita ada putaran menegak 360 darjah. Okey. Jadi kita pergi kepada gerakan yang pertama, iaitu putaran roda. Okey, cara ataupun corak pelaksanaan melakukan gerakan putaran roda adalah seperti dalam gambar yang pertama ini. Okey, yang pertama kita akan bersedia untuk melakukan lonjakan badan. Sejurus selepas kita melakukan lonjakan, kita akan berada pada posisi X. Badan kita akan berada pada keadaan X dengan tangan dibuka dan kaki bahagian atas turut akan dibuka. Okey, jika kita tidak yakin untuk melakukan gerakan putaran roda ini, pastikan menyuruh seorang rakan untuk menjadikan sokongan dengan memegang kita punya bahagian pinggang setelah kita melakukan kemahiran ini. Okey. Kemudian yang ketiga, sejurus selepas pelaksanaan ini, kita akan berada pada kedudukan tegak. Dengan kaki akan dibuka dan tangan turut akan dibuka. Okey, itu adalah corak pelaksanaan gerakan putaran roda. Okey, untuk yang kedua kita ada gulingan hadapan. Okey, untuk kategori gulingan hadapan ini, yang pertama kita akan bersedia dengan kita punya bahagian kaki akan bersedia untuk menolak badan ke hadapan dan bahagian tangan akan menyokong berat badan. Okey. Kemudian selepas kita menolak badan ke hadapan, tangan kita yang menyokong kita punya bahagian berat badan akan menolak badan kita untuk kita berada pada posisi mencangkung seperti ini. So, ini adalah posisi yang terakhir kita melakukan gulingan hadapan. Boleh? Okey, yang ketiga adalah putaran menegak 360 darjah. Okey, untuk putaran yang menegak ini, kita akan berada pada kedudukan menegak dengan satu kaki kontak dengan lantai dan satu kaki lagi akan berada di udara, dan tangan kita, satu tangan akan diletakkan di atas dan satu tangan akan berada pada posisi seperti ini. Okay. Kita akan memusingkan kita punya bahagian badan dalam kedudukan 360 darjah. Okay, boleh ya semua? So, itu merupakan kategori putaran yang ketiga. Okey. Yang seterusnya kita akan beralih kepada gerakan yang keempat, iaitu gerakan hambur. Okey. Ini merupakan gerakan yang terakhir yang cikgu akan ajar kamu untuk gerakan dalam gimnas strada. Okey. Untuk kategori gerakan ini, kita akan ada dua kategori gerakan, iaitu lomba kangkang dan juga hambur atas lantai. Okey. Terlebih dahulu kita kena kenal pasti apa itu yang dimaksudkan dengan gerakan hambur. Okey, gerakan hambur ni dia melibatkan aktiviti yang menghasilkan anjakan badan yang cepat. Anjakan tersebut boleh dilakukan dari kaki atau tangan atau kedua-duanya sekali. Okey. Untuk yang pertama, lomba kangkang, kita akan pakai kita punya rakan sebagai membantu kita untuk kita nak melompat ataupun mengapungkan diri. Okey, kita akan berada pada kedudukan bergerak, dan kemudian sejurus selepas melakukan lompatan, tangan kita akan berada di atas ataupun di bahagian belakang kawan rakan, dan kemudian melepasinya dengan kedudukan kaki akan bersedia untuk kontak dengan
dengan tanah. Okey. Okey, untuk yang rakan ni, beliau mestilah menyokong dengan beliau mestilah menyokong dengan kedudukan yang kukuh seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, yang mana kita punya bahagian kaki, yang siapa rakan yang menyokong akan membukakan kaki dan bahagian tangan akan menyentuh pada bahagian lutut supaya lebih kuatlah, supaya lebih kukuh untuk rakan ini, untuk menyokong rakan di atas. Okey. Itu merupakan hambur yang pertama, iaitu lombong kangkang. Yang kedua, kita menggunakan alatan. Okey. Yang mana kita akan melompat di atas bahagian ini dan melakukan lonjakan dan melakukan landing pada kedudukan kaki dibuka dan bahagian badan kita direndahkan dan kaki dan tangan kita akan berkedudukan tegak. Okey, ini adalah hambur atas alatan. Okey. So, itu saja kategori-kategori gerakan yang kamu boleh aplikasikan, yang kamu boleh guna pakai dalam merancang satu gerakan ataupun dalam melaksanakan persembahan gimnas strada. Okey, ini antara gerakan-gerakan yang ada dalam gimnas strada. Kamu boleh, ni adalah satu video supaya kamu dapat mengimajinasikan cara pelaksanaannya. Okay, maafkan cikgu sebab untuk video ni tak dinyatakan sekali audio. So, jadi kamu boleh tengok je lah contoh gerakan ini. Jadi itu saja sesi pengajaran cikgu untuk pagi ini. So, cikgu harap kamu dapat memahami setiap gerakan yang ada dalam gimnas strada tadi. Untuk 4 gerakan itu, cikgu harap kamu faham untuk setiap lakuan pergerakan yang sesuai yang kamu boleh lakukan. So, jadi cikgu rasa tak ada apa dah. So, untuk minggu depan insya-Allah kita akan cuti. So, nanti untuk bulan 4 kita akan masuk ke sekolah semula. So, cikgu mengalu-alukan kehadiran kamu ke sekolah. So, kita jumpa di sekolah untuk bulan 4 nanti. Jadi, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.